سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلنا من نافع وفهم مستقيما وهداية لصالح ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنا ممن نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وأسرارك ونعم الملائكة المقربين واخلصنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت kita di dalam bicaraan tentang Bani Israel yang mana mulaannya pada katanya ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum maka mula daripada di situ sampai dekat-dekat dengan akhir surah Baqarah semuanya sebut tentang Bani Israel kesemuanya. Maka di sini pun sama Allah Ta'ala menuju kepada Bani Israel dengan katanya wa aminu bima anzaltu dan beriman oleh kamu dengan barang yang telah aku turun kepada Muhammad daripada Quran dan beriman oleh kamu tu ialah tuju kepada Bani Israel. Pada maknanya wahai Bani Israel hendaklah kamu itu beriman dengan barang yang telah aku turun pada Nabi Muhammad. Apa dia barang yang telah aku turun pada Muhammad daripada Quran? Ialah Quran. Jadi di sini Allah Ta'ala tuju cakapannya kepada Bani Israel supaya mereka beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima ma'akum hal keadaan membenar bagi barang yang serta kamu daripada Taurat dengan muafakat baginya pada tauhid Allah dan nubuwah Nabi yakni Nabi Muhammad. Hal keadaan Quran itu membenar bagi barang yang serta kamu. Apa dia barang yang serta kamu daripada Taurat? Ini barang yang ada serta kamu tu ialah kitab Taurat. Membenar tu dengan cara mana? Dengan muafakat baginya. Yani muafakat oleh isi kandungan Quran dengan barang yang ada di dalam kitab Taurat. Dengan muafakat baginya bagi Taurat pada tauhid Allah dan nubuwah Nabi yakni Nabi Muhammad. Nubuwah tu mana jadi Nabi. Jadinya Allah Ta'ala perintah kepada Bani Israel supaya mereka
arahkan kepada Banu Israel supaya mereka beriman dengan Al-Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disuruhkan beriman dengan kitab itu? Sebab mereka sekarangnya adalah mereka beriman dengan kitab Taurat. Sebab orang Banu Israel yang kita sepatut maklum bahasanya yang ada di Madinah itu ialah Banu Israel daripada orang Yahudi. Sebab tu dia kata sini ialah daripada Taurat, kenatah kitab Taurat. Sebab banyak yang ada penduduk di Madinah ialah dua kabilah daripada kabilah-kabilah orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka memanglah orang Yahudi itu beriman dengan kitab Taurat. Dan mereka pun percaya dengan Allah Ta'ala juga. Tetapi mereka tak beriman dengan Al-Quran, hanya mereka beriman dengan kitab Taurat. Maka sekarang Allah Ta'ala suruh mereka ubahkan daripada beramal dengan kitab Taurat dengan beramal dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda yang perkara-perkara yang ada terkandung di dalam Quran itu muafakat dengan perkara yang terkandung di dalam kitab Taurat. Jadi maknanya benda sama saja. Nah, yang sebut dalam kitab Taurat yang ada sebut setiap perkara yang ada sebut dalam kitab Taurat kesemuanya ada di dalam Al-Quran. Cuma ubah daripada Taurat kepada Al-Quran. Sebab kedua-duanya kitab Allah Ta'ala kesemuanya. Taurat yang diturunkan Allah Ta'ala menurun juga, kitab Allah Ta'ala juga. Al-Quran pun kitab Allah Ta'ala juga. Tetapi sekarang kamu mesti beriman dengan Al-Quran. Dengan sebabnya Al-Quran itu membenarkan akan perkara yang disebut di dalam kitab Taurat. Dengan maknanya bermuafakat. Di dalam kitab Taurat ada sebut pasal tauhid kepada Allah. Begitulah di dalam Quran ada sebut pasal bertauhid kepada Allah Ta'ala. Di dalam Taurat ada sebut Nabi Muhammad itu jadi Nabi yang terakhir. Maka dalam Quran pun ada sebut. Jadi dan begitu juga segala ajaran-ajaran ada yang mana ada dalam Quran, yang mana ada dalam kitab Taurat adalah di dalam Quran. Cumanya Quran tu lebih luas daripada kitab Taurat. Jadi segala perkara yang mengandungi di dalam kitab Taurat kesemuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sekarangnya sepatut bagi orang Yahudinya tinggalkan beriman dengan kitab Taurat, menghadap kepada beriman dan beramal dengan apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Sebab sekarang dah sampai masa beramal dengan kitab Quran, kitab Taurat itu dinasahkan. Tak boleh dah sekarang apabila dibangkitkan Nabi Muhammad sampai seruan Nabi Muhammad, tak boleh dah bagi orang Yahudi itu beriman dengan kitab Taurat, tak boleh dah. Dah sampai masa ubah kepada beriman dengan kitab Al-Quran pula. Lagi pulanya di dalam Al-Quran itu tidak ada tidak ada berbeza sangat daripada kitab Taurat. Cumanya bentuk cakapan tu berlainan lah. Bentuk cakapan itu berlainan. Tetapi segala makna-makna yang terkandung, segala maksud-maksud yang terkandung di dalam kitab Taurat kesemuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi maknanya dengan sebab di dalam Quran ada kesemuanya perkara yang disebut dalam kitab Taurat, itu pada maknanya kitab Taurat itu membenar akan Al-Quran, kitab Al-Quran. Begitulah. Jadi Al-Quran itu membenar akan kitab Taurat. Sebab ada sebut yang sama. Kalau katanya dalam kitab, kalau kita kata dalam kitab Taurat sebut cara lain, dalam Quran sebut cara lain, maka boleh jadinya tak bertentang. Maka tak jadi sokong menyokong. Tetapi Quran itu membenarkan apa yang disebut di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada sebut bab tauhid, maka dalam Quran itu pun ada sebut juga. Itu makna Quran itu membenarkan, mengaku bahawasanya benda dari Taurat itu yang betul. Itu membenar, mana jami kata benar. Quran menjami akan perkara yang disebut dalam kitab Taurat itu adalah perkaranya benar. Sebab dalam Quran pun ada sebut juga. Tetapi bentuk cakap tu memanglah berlainan daripada daripada tauhid kepada Allah dan jadi Nabi Muhammad, keadaan Nabi Muhammad tu jadi Nabi, jadi Rasul, semuanya ada sebut dalam kitab Taurat juga.
Dan ada juga sebut dalam Al-Quran. Itu makna kata Quran membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan juganya bukan sekadar itu, sekadar kata tauhid. Bahkan beberapa perkara lagi dah. Janji seksa, janji neraka, janji pahala, semuanya ada. Cara perhubungan di antara manusia, cara adil di antara manusia, menegah daripada fahsyak dan mungkar, menyuruh kepada benda amrun bil ma'ruf. Itu beberapa perkara yang bertentang di dalam Al-Quran dengan kitab Taurat. Jadi pada maknanya kitab Quran membenarkan apa yang disebut dalam kitab Taurat. Jadi maknanya dalam kitab Taurat cerita katanya selagi akan dibangkit seorang Rasul namanya Muhammad, asalnya di Mekah dan berpindah kepada Madinah, maka itu ada sebut di dalam kitab Taurat. Sifat Nabi Muhammadnya begian-begian, maka dalam Quran pun ada sebut. Itu menunjuk kata Quran itu menjaminkan akan bahawasanya benda yang disebut dalam kitab Taurat itu adalah benda yang sebenar. Kalau gitu sekarang Quran dah diturun, sepatutnya kamu tinggalkan Taurat, ganti dengan beriman dengan Al-Quran pula. Sebab dah sampai masa. Kalau sekiranya kamu tu orang-orang yang betul-betul beriman dengan Allah, Allah suruh beriman dengan Nabi Muhammad, sepatutnya taatlah. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu awwala kafirin bih. Sedikit tambahan tadi, dia tanya musaddiqal lima ma'akum tu, sebab kita di sini banyakkan duk tuju kepada orang Yahudi lah. Sebab tu katanya musaddiqal lima ma'akum, membenar bagi barang yang serta kamu daripada kitab Taurat. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut Injil? Injil pun sama juga dengan kitab Taurat. Bahkan Quran ini membenarkan kitab Taurat dan membenarkan kitab Injil. Tetapi dengan sebab yang penduduk di Madinah tu ahlul kitab ialah orang Yahudi. Adapun orang Nasrani ada juga kat Madinah itu, tapi tak begitu ramai sangat. Bahkan orang Nasrani yang ada pada masa Nabi Muhammad tu, yang ada di kat Yaman, yang ada di Syam, yang ada pada sebelah Iraq, sebelah tu adalah. Tapi kat Mekah, kat tanah Arab tu tidak ada, tak begitu ramai sangat. Yang ramainya ialah orang Yahudi. Sebab tu katanya daripada Taurat. Jadi Injil pun sama juga. Dalam Taurat, dalam Injil sama ada mengandungi tauhid kepada Allah dan ada sebut sifat-sifat Nabi dan ada suruh beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan ada kamu itu awal orang yang kafir dengan dia, dengan Al-Quran. Kerana orang yang kemudian daripada kamu mengikut bagi kamu, maka dosa mereka itu atas kamu. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan ada kamu itu awal orang yang kafir. Mana generasi yang pertama yang daripada golongan Bani Israel yang kufur dengan Al-Quranul Karim. Jangan jadi begitu. Jadi dengan sebab orang Yahudi yang ada pada masa Nabi Muhammad, sepatutnya dialah generasi Yahudi, generasi orang Ahlul Kitab, generasi orang yang Ahlul Kitab, orang Bani Israel yang sepatut beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab mereka adalah generasi yang pertama tilik kepada masa Nabi Muhammad. Memanglah orang Yahudi itu mulai ada pada masa Nabi Musa lagi. Orang Nasrani, orang Kristian mula ada pada masa Nabi Isa lagi. Tetapi tilik kepada yang bersemasa dengan Nabi Muhammad, maka mereka inilah generasi yang pertama nisbah dengan masa Nabi Muhammad. Maka sepatutnya mereka kena jadi tauladan, kena jadi contoh baik kepada generasi yang belakang-belakang. Dengan secaranya beriman dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan Al-Quran. Sekiranya kalau mereka yang ada, orang Yahudi dan orang Nasrani yang ada pada masa Nabi Muhammad, mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, padahal dianya adalah generasi yang pertama, maka orang yang generasi yang belakang-belakang jadi terikut tak beriman dengan Nabi Muhammad. Maka dengan sebab orang generasi yang pertama tak beriman dengan Nabi Muhammad, menyebabkan orang generasi yang kedua, yang ketiga dan hingga seterusnya tak beriman dengan Nabi Muhammad, tak masuk Islam, maka berdosanya
kena tanggung di atas, ditanggung oleh orang yang generasi yang pertama. Itulah makna kata janganlah kamu jadi orang yang awal kufur dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran. Jangan jadi generasi yang pertama. Mana sepatut kamu ni beriman dengan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, sebagai pembukaan bagi generasi yang belakang-belakang. Kenapa boleh kata begitu? Jangan ada kamu awal awal golongan, awal generasi yang kafir dengan dia, kerana orang yang kemudian, generasi yang belakang-belakang daripada kamu mengikut bagi kamu, ia akan mengikut kamu. Kalau kamu beriman, maka generasi yang belakang-belakang beriman. Maka sekiranya kalau kamu tidak beriman, generasi yang selepas pada kamu akan tak beriman juga. Maka dosa mereka naik di atas kamu. Maka dosa mereka orang yang kemudian atas kamu. Contohnya tengok kita ni, kita orang Melayu yang generasi yang terbelakang, kita terima kasih banyak-banyaklah kepada, syukur banyak-banyaklah kepada tok nenek kita, nenek-nenek kita dulu yang mana mereka sanggup terima agama Islam. Dengan sebab dia sanggup agama Islam, jadi kitanya jadi anak cucu mereka jadi Islam sampai ke terusnya. Kalau tok nenek kita tak terima Islam, apa nak jadi pada kita? Kita tak tahulah. Tapi kalau nenek kita orang Islam, biasanya kitanya anak cucu pun orang Islam lah. Maka dengan sebab mereka adalah generasi yang pertama, sepatutnya jaga contoh yang jahat, jangan jadi contoh tak baik kepada orang yang di belakang. Itu maksudnya. Jadi maksudnya masalah tak beriman tu bukan maksud katanya salah bagi orang yang pertama saja, orang yang generasi yang belakang-belakang tu tak salah kalau tak beriman, bukan maksudnya begitu. Tetapi yang dimaksud di sini bahwasanya generasi yang pertama kalau tak beriman, maka salahlah tentang tak beriman dia. Generasi yang belakang-belakang kalau tak beriman pun memang salah juga. Dosa di atas generasi yang pertama, yang kedua, yang belakang juga. Jadi sama salah, tetapi generasi yang pertama lebih kuat kesalahannya. Jadi generasi mana-mana, sekalipun generasi yang ada pada masa kita sekarang pun, kalau tak beriman dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran pun salah juga. Orang kafir juganya. Berdosa masuk neraka, kekal dalam neraka juga pun. Orang generasi yang pertama, tak beriman pun kekal dalam neraka juga pun. Tetapi kalau tilik kepada azab, siapa yang lebih kuat nisbah kena azabnya ialah generasi yang pertama, ialah sebagai contoh tauladan bagi orang di belakang-belakang. Itu mana katanya, yang maksud kata kamu jangan jadi orang yang pertama, generasi yang pertama yang tak beriman dengan Al-Quran. Sebab kalau kamu orang generasi yang pertama tak beriman tu, dosa kamu, kesalahan kamu lebih berat daripada dosa orang yang di belakang. Itu faedah daripada katanya awal orang yang kafir. Bukan maksud katanya orang generasi yang pertama kalau tak beriman tu salah, orang generasi yang kedua, yang ketiga tu kalau tak beriman tak salah. Bukan maksud gitu. Generasi mana-mana pun kalau tak beriman dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad, maka semuanya orang kafir ke semua, kekal dalam neraka ke semuanya. Tapi berat seksaannya di atas orang yang generasi yang pertama, sebab mereka punca bagi tak terima agama Islam, tak punca bagi tidak beriman. Begitulah. Lagi pulanya orang generasi yang pertama dialah orang yang dapat bermasa dengan masa Nabi Muhammad. Orang-orang yang bergenerasi yang semasa dengan Nabi Muhammad, mereka sepatutnya beriman sebab mereka dapat kelihatan mukjizat yang ada berlaku pada Nabi Muhammad sangat banyak. Sebab patut mereka beriman. Sebab mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sendiri, bersemasa dengan Nabi Muhammad sendiri. Lagi pulanya mereka dapat musyahadahkan mukjizat. Sepatutnya berimanlah. Sebab itulah katanya kesalahan tu memang berat, lebih berat daripada kesalahan orang di belakang-belakang. Sebab mereka yang kita katanya
duduk dalam gedang dah sendiri. Duduk dalam gedang iman dah. Tapi tak beriman juga. Jadi beratlah. Jadi ringan sikit kalau orang belakang tu, ringan sikit kesalahan dia. Tapi berat jugalah. Tapi nak kira katanya dia nak kata berat macam dulu orang yang pertama tu, taklah. Begitulah. Kalau nak banding buat contohnya orang yang tak beriman, yang orang kafir musyrikin Mekah. Yang tak beriman padahal dah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi tak beriman. Itu lebih berat pada orang kafir sekarang. Sebabnya mereka dah bergaul dengan Nabi Muhammad. Percaya kata Nabi Muhammad tu orang yang beramanah, orang yang benar pada cakapan, tak bohong. Tiba-tibanya tak percaya, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Salahan dia tu lebih berat daripada orang yang belakang-belakang. Jadi kufur sama kufur. Tapi siapa yang lebih beratnya? Generasi pertama tu lebih berat. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilah. Dan jangan kamu beli dengan ayatku akan harta yang sedikit. Dan jangan kamu beli dengan ayatku itu akan harta yang sedikit, iaitu membunyi sifat Muhammad dan ayat rajam di dalam Taurat dan Injil, kerana takut luput barang yang mereka itu dapat daripada orang jahil-jahil mereka itu. Dia cerita nak boleh katanya di sini, dia katanya kita baca dulu. Dia kata jangan kamu beli. Jadi dikandaki beli di sini bukan beli kita beli benda-benda sekarang tu, tidak. Dia maksud dengan beli di sini tukar, menukar. Tukar menukar. Jangan kamu beli ini, jangan kamu tukarkan dengan ayat-ayatku dengan beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ialah Al-Quran. Jadi berimanlah akan harta yang sedikit. Ini tukar dengan harta yang sedikit. Jadi maksudnya jangan kamu tinggalkan beriman supaya nak dapat harta yang mana harta itu sedikit saja kalau banding dengan balasan akhirat. Akan harga. Dan akan harga yang sedikit. Maknanya bayaran balasan yang sedikit. Jadi dikandaki harga tu harta lah. Dikandaki harga tu harta yang sedikit. Dia larangnya, jadi adalah satu golongan daripada ulama-ulama orang Yahudi. Dia rela tak terima ayat Quran. Dia rela tak beriman dengan ayat Quran, dengan Al-Quran yang diturun, sebab untuk nak dapat akan harta yang sedikit. Mereka rela tukar. Untuk nak dapatkan harta yang tak begitu banyak, yang sedikit, mereka rela membuangkan beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan Al-Quran. Itu sanggup. Itulah kata beli akan mata benda, tinggal akan ayat-ayat, tinggal akan beriman. Jadi ceritanya bahwasanya ulama-ulama Yahudi itu dia hidupan mereka dapat harta daripada orang-orang pengikut mereka. Jadi maknanya orang kampung lah mudah katanya. Jadi mana ulama-ulama mereka dia ada buat kutipan. Dia ada buat kutipan daripada orang-orang kampung atau orang-orang awam daripada orang Yahudi. Jadi kehidupan dia memanglah dapat harta yang banyak dengan sebab mereka ada buat kutipan daripada orang-orang awam mereka.
Maka jadi setiap tahun adalah dapat daripada makanan, daripada harta yang orang kampung, orang awam duk bagi kepada mereka tu. Maka mereka sukalah, serenaklah dengan sebab dapat harta itu, walaupun harta tu kalau nak banding dengan dunia atau dengan akhirat tu tak begitu banyak sangat. Boleh duduk, boleh makan, sekadar cukup makan gitu ya. Tetapi sekiranya kalau mereka tinggal beriman, mereka tinggal agama Yahudi, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Al-Quran, maka mereka diingat katanya kalau mereka beriman dengan Nabi Muhammad, maka harta yang selalu dapatnya tak akan dapat. Sebab dia nak macam mana, nak buat macam mana supaya orang Yahudi, orang awam Yahudi itu sentiasa membagi harta kepada mereka. Sedekah tabarruk kepada ulama-ulama mereka. Maka mereka dia buatnya begini ialah halangkan rakyat itu orang awam daripada beriman dengan agama, dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran. Sebab apa, selama mana orang awam tak duduk dalam agama Yahudi, maka orang awam akan bagi kepada dia. Orang awam Yahudi tak ubah agama jadi agama Islam, tak beriman, maka tetap dalam agama Yahudi, maka mereka akan dapat barang pemberian daripada orang-orang awam. Maka dengan sebab dia fikir nak kepada harta tadi, maka dia sanggup mengubahkan akan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada sebut dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil, supaya orang awam mereka tidak beriman. Dia sebut juga, tetapi dia tak ada buang langsung. Semuanya dia sebut menyalahi dengan sifat Nabi Muhammad yang betul. Dia kata Nabi Muhammad ini orang yang warna kulitnya hitam. Yang katalah bukan daripada keturunan Quraisy. Dia sebut jadi ubahlah. Maka apabila orang awam dia baca tengok dalam kitab Taurat, tak betul dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sebab mereka dah ubah. Maka apabila mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, orang awam mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, hanya tetap di atas agama Yahudi, maka dapatlah pemberian daripada orang awam kepada ulama-ulamanya. Maka mereka dia fikir nak dapat harta yang tak begitu banyak itulah mereka sanggup sanggup mengubahkan kitab Taurat dan mengubahkan kitab Injil supaya jadi halangan dan menghalangkan orang-orang awam beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab itulah ramai juga daripada orang Yahudi yang masuk Islam. Ramai juga daripada ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam yang tak terlibat dengan harta benda tadi. Yang betul-betul nak beriman, nak cari kebenaran, nak cari benda yang betul, maka mereka apabila datang Nabi Muhammad kepada Madinah, mereka terus beriman dengan tak payah bercakap banyak. Mereka terus beriman dengan Nabi Muhammad. Itu ramai jugalah setengah daripadanya. Abdullah bin Salam, dia beriman dengan Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad datang kepada Madinah, dia terus beriman. Sebab dia tahu katanya Muhammad ini adalah yang sebenar, adalah perkara yang disuruh dia beriman dengan Nabi Muhammad. Disebut dalam kitab Taurat. Mana kalau taat betul-betul pada kitab Taurat, mesti orang Yahudi ke semuanya tinggal agama Yahudi, beriman dengan Nabi Muhammad. Dan ramai lagi lah daripada orang-orang yang dapat kebenaran tak tertipu tadi itu, beriman dengan Quran. Tetapi kebanyakan orang Yahudinya dia tertipu dengan ubahan kitab Taurat tadi tu lah. Sehingga mereka tengok dalam kitab Taurat tak sama dengan sikap-sikap Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Muhammad. Lalu tu mereka tak percaya. Jadi maknanya orang awam Yahudi tak beriman dengan Nabi Muhammad tu sebab tertipu. Sebab tertipu dengan ajaran ulama-ulama mereka. Tetapi ulama-ulama mereka tujuannya menghalangkan mereka daripada beriman tu supaya takut kehilangan dapatan harta tadi. Dia tujuan begitu ya. Kalau orang Yahudi kesemuanya masuk Islam, dia pun masuk Islam, jadi tak dapatlah. Harta yang selalu dapat, pemberian hadiah apa semua yang selalu dapat, tak dapatlah. Sebab semuanya tuju pada Nabi Muhammad lah. Sebab harta kalau ada pun dikeluarkan zakat, dapat kepada fakir miskin dan lain-lain lagi. Jadi kepada mereka, jadi kuranglah pendapatan mereka. Lalu tu sanggup
sanggup mengubahkan akan perkara-perkara yang disebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, supaya nak dapat harta kalau kiranya tak padanlah, tak begitu banyak sekalipun. Tapi mereka sanggup buat gitunya. Itulah yang katanya iaitu mensembunyi sifat Muhammad. Dan ayat rejam, ayat rajmi, kita panggil rejam lah. Jadi maknanya dia begini, ini satu cerita pula bahwasanya di dalam adalah dalam kalangan ulama orang Yahudi itu berlaku berzina. Ya, rejam ni satu denaan kepada orang yang zina yang muhsan. Rejam ialah apa dia? Melota dengan batu sampai mati itulah. Itu undangnya sama dengan dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi dengan sebab adalah satu ketika tu orang Yahudi, ulama dia, orang besar dalam Yahudi berlaku berzina. Apabila berlaku berzina, kalau beramal dengan kitab Taurat, beramal dengan kitab Al-Quran, orang yang berzina yang muhsan itu mesti direjamkan sampai mati. Maka dengan sebab dia jatuh pada mereka ulama sendiri, maka mereka sanggup buangkan ayat rejam supaya lepas daripada hukuman rejam di atas mereka. Untuk nak lepas daripada kena rejam, mereka sanggup buang akan apa dia? Hukum rejam di dalam kitab Taurat. Begitulah. Tengok dia katanya kerana takut luput barang yang mereka dapat daripada orang jahil-jahil mereka itu. Mana orang awam lah. Sebab kalau tak ubah semuanya pakat beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi yang benda-benda yang selalu dapat tu tak dapat lah. Harta-harta yang orang awam dia duk bagi-bagi pada ulama tu tak akan dapat dah lah. Jadi maknanya susahlah dianya. Sebab tu dia sanggup menghalangkan orang awam daripada beriman. Begitu. Dia kita sepatut tahunya bahwasanya kitab Taurat, kitab Injil dia tak semacam Quran sekarang. Sebab Quran sekarangnya ditobokkan ada setiap rumah. Kita nak ubah yang ada di depan kita, yang lain tak diubah. Lagi pulanya Al-Quran, walaupun kita tengok sekarangnya Al-Quran sebab Allah Ta'ala menjagakan Quran selain pada ditobokkan merata-ratanya, dan juga Al-Quran tu juga ada ditafsir-tafsirkan. Jadi mana siapa nak ubah pun tak boleh sekarang. Sebab kalau nak ubah, kalau kita katanya ada seorang tu dia buka tempat, dia buat taubatan Quran, lepas tu dia hazaf 2-3 ayat. Tapi tak boleh, tak kuasa juga nak mengubahkan sebab taubak lainnya banyak lagi. Sekiranya kalau semua tempat cetakan Quran semuanya pakai ubah, tetapi dalam tafsir tu ada lagi. Lagi pulanya dalam dada orang hafal Quran tu masih ada lagi, jadi tak ada jalan. Dan sebaliknya kitab Taurat dan kitab Injil pada zaman dulu tersimpan di dalam tangan orang ulama mereka saja. Jadi kitab Taurat, kitab Injil setengah orang tu tidak ada, tak pernah baca, nak baca kena ditanya orang ulama-ulama, barulah nak tahu. Jadi mana kitab Taurat tersimpan di dalam tangan-tangan orang ulama saja. Maka sedaplah mereka nak ubah. Kalau Quran kita sekarang tak boleh. Sebab kalau kita nak kata cetakan mana-mana nak cuba azah, boleh nak buang, boleh 1 ayat, 2 ayat. Maka boleh buang, boleh azah sekadar dia lah. Tapi Quran yang kita dah beli lama-lama, masih ada lagi. Apabila ditentangkan, maka akan dapat katanya salah. Tetapi sebab mereka ni kitab Taurat tu ada di dalam tangan ulama mereka saja. Jadi kalau mereka nak ubah, boleh sangatlah. Sebab orang awam tidak ada, dia tak semacam Quran sekarang tersebar, ada setiap-tiap rumah tu, bukannya begitu. Wa iyaya fattakun. Wa iyaya fattakun, dan akan daku maka takut oleh kamu pada demikian itu. Jangan takut lain daripada aku. Dan akan daku akan Allah Ta'ala maka takut oleh kamu. Kamu wahai orang Yahudi, orang Bani Israel mesti takut kepada Allah Ta'ala saja
yang sepatut ditakutnya. Takut tentang mana? Pada yang demikian itu ialah pada membelikan dengan ayat akan harga yang sedikit tadi. Takutlah ke Tuhan, jangan buat gitu. Dan jangan takut yang lain daripada aku. Maksudnya, kamu yang sepatut kamu bimbangnya, yang kamu risaunya, yang kamu takutnya ialah takut daripada azab Allah dan daripada murka Allah dan daripada laknat Allah. Itu yang kamu takut. Tapi kamu tak begitu. Padahal kamu yang takut nak beriman tu takut mana? Takut kehilangan rezeki. Takut kehilangan harta. Jadi tak sepatutlah begitu. Jadi maknanya mereka tak fikir apa dia? Mereka yang fikir sekarang ialah macam mana nak bagi dapat harta berterusannya. Jadi yang mereka itu bimbang-bimbangnya, yang takut-takutnya, takut apa dia? Takut tak dapat harta, takut kehilangan harta. Itu tak kena dengan cara. Yang sepatut ditakutinya ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka janganlah buat apa-apa yang kamu dak buat tu, jangan buat. Taubatlah kalau ada buat. Betulkan balik. Begitulah. Maka dia kata jangan kamu takutkan yang lain tu, itu faham daripada fa iyya fattakun, sebut akan dikau dahulu daripada takut. Begitulah. Wala talbisul haqqa bil batili, dan jangan kamu campur akan yang sebenar, akan yang benar yang aku turunkan atas kamu dengan yang batil yang kamu perbuat akan dia. Di sini Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad, katanya ini jelas kata mereka ada mengubahkan perkataan kitab Taurat. Mereka ada ubahkan ajaran-ajaran dalam kitab Taurat. Sebabnya Allah Ta'ala larang, katanya jangan kamu campurkan akan yang benar, apa yang benar yang aku turun atas kamu. Mana kitab Taurat yang asal, ajaran Taurat mengikut asal, dengan yang batil, dengan yang salah, yang palsu, yang kamu perbuatkan dia, yang kamu reka-reka, yang kamu tukar-menukar tadi. Jadi maknanya jangan diubahlah. Maksudnya jangan kamu ubahkan ajaran kitab Taurat yang turun daripada asal macam mana, macam itulah biarkan. Jangan kamu ubahkan bentukkan lafaz, bentukkan perkataan kitab Taurat supaya nak sepakat dengan keadaan kamu untuk nak dapatkan harta. Jangan kamu buatnya begitu. Macam mana asal kitab Taurat turun, macam mana asal, biarkan dalam keadaan asal begitulah. Sebab kitab Taurat, kalau betul-betul beriman dengan kitab Taurat, mengikut betul-betul dengan ajaran kitab Taurat, kalau fardunya orang ahlul kitab, tak kira Yahudi dan Nasrani, mereka betul-betul beriman dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Tidak ada orang Nasrani, tidak ada orang Yahudi pada masa sekarang. Sebab diarahkan dalam kitab Taurat, diarahkan di dalam kitab Injil apabila bangkitan Nabi Muhammad, semua orang Nasrani, orang Yahudi diarahkan beriman dengan Nabi Muhammad kesemuanya. Kalau kesemuanya Bani Israel patuh taat dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, tidak ada seorang pun orang Yahudi dan orang Nasrani sekarang. Tetapi tengok begitu ramainya, sebab itulah punca dianya. Ulama-ulama punca orang Yahudi, punca orang Nasrani tak beriman dengan agama Islam, tak beriman dengan Nabi Muhammad, itu ialah tertipu dengan ulama-ulama mereka. Jadi ulama mereka itulah yang menipukan orang-orang awam. Menipu macam mana? Dengan cara ubahkan ajaran kitab Taurat dan ajaran kitab Injil. Itulah dikatakan orang alim terlebih berat seksa daripada orang awam. Itu katanya orang alim terlebih berat seksaannya daripada orang awam. Ini setengah daripadanya. Sebab ulama Yahudi, ulama Nasrani, mana orang alim dalam kitab Taurat, orang alim dalam kitab Injil.
mereka dah tahu kata sepatutnya begitu, sepatutnya begini. Tetapi mereka tak buat apa yang mengetahuikan. Adapun orang awam dia ikutnya. Orang lama kata jangan, dia janganlah. Orang lama kata teruslah. Jadi maknanya itulah makna katanya orang alim tapi berat. Katanya yang katanya orang ahlul kitab diazab belum pada orang kafir yang sembah berhala lagi. Sebab kesalahan merekanya berat. Sebab satunya dia tak beriman, yang keduanya dia menipukan orang, yang ketiganya dia tersebab jadi orang tu salah. Jadi berat dia nisbah azab. Yang keempatnya apa? Tak beramal dengan ilmu. Banyak kesalahan mereka. Begitulah. Wa taktumul haqqah, dan jangan kamu mesbunyi akan yang sebenar, yang benar. Apa dia yang benar? Sifat Muhammad. Jangan kamu sembunyikan, mesti kamu sebar kepada orang-orang awam daripada kamu. Jangan kamu mesbunyikan benda yang betul, yang sebenar, yang sebut dalam kitab Taurat, kitab Injil daripada sifat-sifat Nabi Muhammad dengan secara betul kamu ubah kepada yang lain. Itu jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Jadi maknanya jangan ubah di dalam kitab Taurat akan benda yang disebut akan sebutan citaan sifat-sifat Nabi Muhammad. Nanti orang baca tak berimanlah dengan Nabi Muhammad sebab tertipu. Dia kata ini yang kitab Taurat yang asal, padahal mereka dah ubah. Dia ubah-ubah apabila dia baca, dia beritahu pada orang awam, dia kata inilah yang sebenar yang diturun kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Dia katanya, jadi pandai katanya, dia dakwa kata yang diturun kepada Nabi Musa asalnya dah begini. Ialah Muhammad tak betul dengan Muhammad sekarang. Mana sifat-sifat Muhammad yang disebut dalam kitab Taurat tak betul dengan sifat Nabi Muhammad yang ada pada masa itu. Jadi sebab tu orang kampungnya percaya kepada ulama mereka, jadi tak beriman. Sebab dia kata Muhammad yang ada sekarang tu tertipu. Muhammad yang sebenarnya belum datang lagi. Sebab tengoklah kitab Taurat tak sama. Padahalnya itu ditipu, diubah oleh ulama-ulama mereka. Wa antum ta'lamuna, dan bermula kamu mengetahui kamu bahawa Nabi Muhammad sebenar. Kamu sendiri tahu sangat dalam hati kamu katanya Muhammad adalah yang sebenar. Sebab mereka dia tahulah sebab dia orang alim. Dia belum ubah, dia tahu yang asalnya begini, yang betulnya begini, yang salah begini. Tapi saja. Itu besar sangat kesalahan mereka. Wa antum ta'lamun, dan bermula kamu tahu sangat bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sebenar, Rasul yang sebenar. Jadi kamu tak beriman tu bukan kamu tak tahu, kamu lebih jelas pada orang lain lagi. Lagi pulanya ceritanya orang Madinah. Kenapa orang Madinah tu apabila Nabi berhijrah kepada Madinah disambut oleh orang Madinah? Kenapa orang Madinah sambut baik kepada Nabi Muhammad dan terima Islam daripada Nabi Muhammad? Terima dakwah, terima seruan daripada Nabi Muhammad. Sebabnya orang Yahudi ni juganya. Sebab orang Yahudi ni juganya sebenarnya orang Madinah ialah Bani Khazraj dan Bani Aus yang dikatakan golongan Ansar. Orang Ansar itu asal mereka orang yang sembah berhala juga. Sama dengan orang Mekah, sebab orang Arab pada kesemuanya pada asal tak kira Arab di Mekah, Arab di Madinah, semuanya sembah berhala kesemuanya. Tetapi nasib baiknya orang Madinah dia berjiran dengan orang Yahudi. Dia berjiran, dia bergaul dengan orang Yahudi. Maka orang Yahudi belum pada Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka tidak bermasalah. Mereka sentiasa tunggu nak beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi yang jadi masalah apabila Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka sayang kepada peringkat, nak jaga peringkat mereka, nak jagakan kedapatan harta, mereka sanggup ubah supaya orang tak beriman. Tapi belum pada tunya orang Yahudi inilah dia cerita kepada orang Arab Madinahnya tentang Nabi Muhammad apabila dia katanya suatu hari nanti Nabi Muhammad akan berpindah datang ke Madinah. Semuanya kita Taurat dah sebut.
agama Muhammad itu agama yang sebenar. Kamu mesti apabila Muhammad datang ke sini, kamu mesti sambut beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi fikir ajaran begitunya mari daripada mana? Datang daripada orang Yahudi itu juga. Maka dengan sebab itulah apabila ada tahun yang terakhir, tahun yang akhir pada masa Nabi Muhammad duduk kat Mekahnya, apabila tahun yang akhir, artinya lebih kurang setahun lebih-lebih, dekat-dekat Nabi nak berhijrah kepada Madinah, maka adalah golongan daripada orang Madinah datang ke Mekah. Datang ke Mekah, datang berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan secara sembunyi. Dan mereka menzahirkan beriman dengan Nabi Muhammad. Maka di situlah mereka orang Yahudi, orang Arab yang datang pada Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad. Dan mereka beritahu kata dia tahu sangat dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, dia tahu apa yang sebenar. Sebab ceritanya dengar daripada orang Yahudi. Orang Yahudi yang ada kat Madinah itulah. Maka dengan sebab itu, maka pada malam itu, pada ketika itu, pada malam itu, malam yang orang Madinah datang berjumpa dengan Nabi Muhammad itu, mereka bermubayaah dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, dan bermubayaah dengan Nabi Muhammad, hendak tolong, hendak membantukan Nabi Muhammad. Maka mereka balik kepada Madinah, menyampaikan dakwah Nabi Muhammad kepada orang Madinah. Jadi maknanya orang Madinah belum pada Nabi nak berhijrah kepada Madinah, mereka dah beriman. Mereka dah beriman. Maka tak berapa lama, masanya lebih kurangnya setahun lebih-lebih, maka Nabi diperintahkan berhijrah kepada Madinah. Apabila Nabi datang ke Madinah, mana orang Madinah dah beriman kepada Nabi Muhammad. Dah bertahun dah. Dah setahun dah orang Madinah beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab tu apabila Nabi Muhammad datang ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, mereka dah beriman, mereka tunggu-tunggu sambut Nabi Muhammad dengan secara baik. Sebab tu datang anasyid tala'al badru apa semuanya. Jadi maknanya bukan kata Nabi pergi ke Madinah tu, orang Madinah belum beriman lagi, Nabi dakwah-dakwah sehingga bukannya begitu. Jadi maknanya dah disediai. Dah disediai, bahkan berhijrah Nabi Muhammad itu adalah tawaran daripada orang Madinah juga. Semuanya Nabi tak boleh terus kepada Madinah. Pada malam yang katanya orang Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad tu, pada malam tu orang Madinah dah ajak Nabi duduk di Madinah. Tetapi Nabi tak boleh pergi terus pada malam itu dengan sebab belum dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat perjanjian kata kamu balik duduk di Madinah, insya-Allah Nabi akan pergi ke sana. Tunggu izin daripada Allah. Apabila Allah Taala pergi, apabila Allah Taala izin Nabi Muhammad berhijrah kepada Madinah, maka pergi Madinah tu maknanya orang Madinah dah siap kesediaannya, dah beriman dah bertahun dah. Sebab itulah cepat berkembang Islam di Madinah. Sebab pergi tu tak payah buat kerja banyak, bukan pergi tu bilang satu. Bahkan orang Madinah dah beriman penuh dah dengan Nabi Muhammad, dah bertahun dah. Jadi maknanya jaksa orang Madinah beriman dengan Nabi Muhammad tu jaksa siapa? Jaksa orang Yahudi itulah juga. Itu menunjuk kata orang Yahudi itu dia tahu apa yang sebenar, apa yang tak sebenar. Dialah membukanya, yang membukakan kebenaran kepada orang Madinah. Tetapi apabila, kalau kita kiranya sepatutnya apabila Nabi datang ke Madinah, orang Madinah sendiri itu diajar oleh orang Yahudi untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Sepatutnya orang Yahudi lah mendulukan sambut Nabi Muhammad. Tapi apabila Nabi datang ke Madinah, berdeki kepada Nabi Muhammad pula. Jadi itulah punca dianya. Nabi di situ ceritanya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan berdiri oleh kamu akan sembahyang 5 waktu. Dan wa atuz zakat, dan beri oleh kamu akan zakat harta. Ini pun tuju kepada orang Yahudi juga. Dan mestilah kamu bersembahyang 5 waktu sama dengan orang Islam. Dan kamu mesti keluarkan zakat macam mana orang Islam keluar zakat. Jadi memanglah
suruh bersembahyang, suruh keluar zakat, maka pada maknanya suruh beriman. Sebab sembahyang tidak sah kalau tak beriman. Zakat tak memadai zakat, tak dikira kata zakat kalau orang keluar zakat itu bukan orang beriman. Jadi pada maknanya selain daripada suruh bersembahyang, suruh juga terkandung dalam kata suruh sembahyang itu suruh juga beriman. Disuruhkan keluarkan zakat, di dalam itu terkandung juga suruh beriman. Sebab zakat dan sembahyang tidak sah melainkan daripada orang yang mukmin. Sebab zakat kena niat, sembahyang kena niat. Orang kafir tidak sah niat. Lagi pulanya warka'u ma'ar raki'in, dan sembahyang. Warka'u asal makna rukuk, tetapi maksudnya sembahyanglah. Dan sembahyang oleh kamu seperti segala orang-orang yang sembahyang, Nabi Muhammad dan segala sahabatnya. Maksudnya warka'u ma'ar raki'in di sini ialah maksudnya bersembahyang berjemaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab tafsir yang lain itu dia tanggung katanya wa aqimus salat itu suruh sembahyang semata-mata sembahyang. Jadi itu perintahan suruh sembahyang 5 waktu. Adapun warka'u ma'ar raki'in ialah suruh sembahyang juga, tapi sembahyang dengan secara berjamaah. Sebab tu katanya kamu mesti sembahyang beserta dengan orang-orang yang sembahyang. Tapi di sini dia kata seperti. Nak bagi betulnya serta. Serta orang yang sembahyang. Siapa dia orang yang sembahyang? Ialah Nabi Muhammad dan segala sahabat. Maksudnya kamu mestilah berjemaah, sembahyang berjemaah bersama dengan orang-orang yang sembahyang. Jadi pergilah sembahyang jemaah bersama dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Begitulah. Sebab katanya sembahyang bersama dengan orang yang sembahyang. Sebab ma'a tu makna bersama. Warka'u maknanya walaupun sebut rokok tapi maksudnya bersembahyang. Ma'ar raki'in serta orang yang sembahyang, maknanya sembahyang berjamaah serta orang ramai. Jadi aqimus salat makna suruh sembahyang, suruh menunaikan sembahyang 5 waktu. Warka'u ma'ar raki'in ialah suruh sembahyang dengan secara berjamaah. Itulah yang dimaksudnya sebagaimana sebut dalam kitab tafsir yang lain. Jadi maknanya kenapa kita tanggung begitu, sebab kalau tidaknya jadi ulangan. Kalau wa aqimus salat dah suruh sembahyang, warka'u ma'ar raki'in pun suruh sembahyang juga. Maka jadi sebut benda sama. Dalam Quran taklah begitu. Tak sebut benda yang sama. Kalau ulang balik maknanya ada faedah yang lain. Mana wa aqimus salat mana suruh sembahyang semata-mata sembahyang. Jangan tak sembahyang. Maksudnya begitu. Warka'u ma'ar raki'in mana suruh sembahyang berjemaah, jangan sembahyang seorang diri. Begitulah. Kemudian katanya turun pada ulama Yahudi adalah mereka kata pada segala kerabat mereka yang Islam tetap oleh kamu atas agama Muhammad, maka bahwasanya hak sebenar. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu. Fardud alaina wa iftah